Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi. Terima kasih kepada pengurusi tetap bagi tepukan gemuruh pada beliau. Kalau tak bagi tepukan gemuruh, elok-elok boleh cakap 2 jam, dia bagi 10 minit. Tidak lupa kepada timbalan pengurusi tetap yang saya hormati lagi saya kasihi dengan Tuan Abang Azli, Ketua UMNO bahagian Petaling Jaya Utara, yang berbahagia Dato' Haji Ikhwan Saleh, tepukan yang begitu gemuruh. Tak lupa timbalan Ketua UMNO bahagian Petaling Jaya Utara. Siapa nama itu? Saya tak berapa ingat. Tapi disebabkan dia abang saya, mantan Ketua Pemuda yang saya hormati juga, yang dia buat-buat lupa, Abang Azli Saad, tepakan gemuruh juga. Yang selalu jumpa saya malam-malam pukul 8, 9 malam, pukul 10, naik Ketua UMNO bahagian Petaling Jaya Utara, Abang Latif. Kena declare. Tak lupa kepada kakak saya, ibu perjuangan saya, Puan Samsidah binti Amir. Sahabat saya seperjuangan, pagi, petang, siang, malam, tak ada kapal-kapal dalam PJ Utara. Saya nak bagi tahu, yang ada cuma gerakan submarine saja. Saudara Amin Syukur. Dan juga tak banyak yang boleh tengok macam nikah hari ini. Ketua puteri kita duduk sebelah naib Ketua Pemuda. Itu dia, Puan Bibi. Dan kekanda saya, Ketua UMNO bahagian Kapar. Saya daripada dulu sampai sekarang cukup hormat beliau. Lain dan tidak lain, Datuk Faizal. Beri tepukan yang gemuruh. Pertama, marilah kita panjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan izinnya pada hari ini, dalam satu suasana yang begitu hebat, dalam satu suasana yang begitu UMNO ditekan dengan begitu hebat, masih ada perwakilan yang hadir. Walaupun daripada pagi, jam dah tunjuk pukul 6, tuan-tuan masih ada dalam Dewan. Inilah semangat UMNO yang perlu kita bawa. Izinkan saya berpantun sikit. Tuan Puteri pergi ke dukun, bawa pulang kacang panjang. Sedikit pun pemuda PJU tak takut, selak lengan turun ke gelanggang. Bersatu teguh bercerai roboh, kata azimat pusaka bersamaan. Alaf baru penuh berceroboh, rapatkan bangsa untuk kita pertahankan. Hari ini saya berdiri sini atas sebab ramai rakan-rakan, ketua-ketua cawangan, bahagian dan sebagainya menanyakan tentang isu nasional. Hari ini saya hadir seperti mana saya janjikan. Saya akan menjawab soalan-soalan yang telah dibangkitkan oleh rakan-rakan di peringkat cawangan. Dan juga saya akan jawab soalan Pianto. Dia pun kadang-kadang tak baca WhatsApp, kan? Dia cakap memang sedap, tapi saya jawab untuk Datuk, jangan risau tu. Hari ini tuan-tuan, UMNO dalam satu taufan yang begitu hebat. UMNO dalam satu taufan yang begitu hebat dan besar. Kalau orang putih kata UMNO dalam satu gelombang, a perfect storm. Kerana apa saya kata begitu tuan-tuan? Hari ini kita lihat macam-macam isu yang dibangkitkan, macam-macam perkara yang diserangkan, macam-macam perkara yang dibawa, sehingga akhirnya hari ini kita sebagai ahli UMNO pun mula hilang keyakinan pada parti keramat kita. Kerana apa tuan-tuan? Kerana hari ini kita lihat banyak yang dikeluarkan di media-media sosial. Pagi, petang, siang, malam, kalau kita bangkit tidur, buka handphone, lain dan tidak lain hanya serangan terhadap institusi parti kita. Betul tak betul? Dan hari ini kita tanya, mana yang betul, mana yang tidak. Adakah betul kita membawa institusi presiden ini? Adakah betul kita perlu menyokong institusi presiden ini? Saya nak bagi tahu hari ini, saya sebagai Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia berdiri teguh untuk mempertahankan institusi dan presiden parti. Kita hari ini tuan-tuan, sebenarnya a perfect storm ini bukan asing dalam UMNO. A perfect storm ini dengan izin dah banyak kali dah. Dulu masa mula-mula penubuhan UMNO, pertandingan antara Teguh Abdul Rahman dan Tuan Asri Muda berpecah, akhir tubuhnya parti PAS. Dan kemudian pada tahun 88, pertemuan di antara yang berbahagia Tun Dr. Mahathir bersama
sentuh Tengku Razali. Maka tubuhnya semangat 46. Dan selepas itu, tahun 97-98, percakaran antara siapa? Yang berbagai Dr. Mahathir dan siapa? Saya tak nak sebut. Pasal sebut nama dia, sial. Betul je cakap. Maka wujudnya Parti Keadilan Nasional. Hari ini, sekali lagi kita dalam perfect storm. Kalau tuan-tuan nilai sebelum ini, sejak tubuhnya UMNO, sejak kita bergaduh dan bercakaran, tiap kali kita keluar daripada a perfect storm ini, UMNO makin kuat dan UMNO makin kukuh. Betul tak betul? Dan hari ini saya nak bagi tahu, isu yang dibangkitkan pagi, petang, siang, malam yang banyak bermain hari ini adalah isu tentang 1MDB. Bila disebutkan isu 1MDB, kalau kita faham pian, tak payah takut. Pian mana pian? Angkat tangan. Kalau faham pian, tak payah takut kita bercakap, kerana UMNO tidak pernah menolak, tidak pernah takut ahlinya yang untuk bersuara seperti hari ini. 1MDB ini tuan-tuan, sama ada tahu dan tidak tahu, adalah satu institusi yang sebenar, yang banyak menolong kebajikan kepada orang-orang Melayu. Kenapa saya cakap begitu tuan-tuan? Tahukah tuan-tuan, 1MDB ini telah membelanjakan lebih 382 juta untuk program-program kebajikan, khususnya kepentingan orang-orang Melayu. Bukan sekadar itu juga, 1MDB telah membantu lebih 55,874 nelayan daripada segi pembantuan bot, enjin, pukat dan sebagainya. Bukan takat itu, apabila banjir di Pantai Timur, program Nadi Kasih telah dikeluarkan oleh 1MDB. Pian, tengok pian, jangan minum air. Kau dengar ni, masa program Nadi Kasih tuan, bantuan banjir orang-orang miskin, orang-orang susah. Ketika parti lain hanya tahu turun untuk ambil gambar berselfie, 1MDB turun untuk membantu rakyat susah dan memberikan rumah-rumah pada orang miskin. Dan juga 1MDB juga telah mewujudkan satu grant akademik bernilai lebih 60 juta yang telah dibantu kepada keluarga orang-orang susah. Bukan sekadar itu, 1MDB juga merupakan satu entiti kerajaan yang telah membelanjakan lebih 135 juta kepada Jabatan Agama Islam. Atas dasar ini tuan-tuan, ada pihak yang tidak senang melihat 1MDB membantu Bumiputra. Apabila mereka lihat perkara ini tidak senang, mereka mula menyerang 1MDB. Kerana 1MDB ini di tubuh tuan-tuan, pertama mereka telah membeli IPP sebanyak 13 IPP. Pian kata elektrik naik, pian sabar pian. Bila kerajaan beli IPP adalah untuk rakyat. Kerana apa pian? Bila dah beli, kita boleh turunkan kadar elektrik dalam masa akan datang. Yakin tuan-tuan? Kita perlu yakin dalam kepimpinan. Bukan macam pian balon saja pagi petang tapi tak tahu jawapan. Bukan sekadar itu, 1MDB juga telah membeli banyak tanah-tanah komersial di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur dan juga di Sungai Besi, dan paling terbaru membeli tanah di Pulau Pinang. Kita ni tuan-tuan, bila kita tanya tentang tanah, bagaimana mungkin 1MDB boleh dapat tanah ini begitu murah? Kenapa 1MDB layak dapat tanah ini begitu murah? 1MDB membeli tanah ini begitu murah untuk dibangunkan untuk kepentingan ekonomi orang-orang Melayu, tuan-tuan. Tetapi tidak. Sebelum ini berkali-kali kita kata, jangan percaya media-media oleh pembangkang. Jangan kita percaya media-media portal-portal pembangkang. Jangan kita percaya Malaysia Kini. Jangan kita percaya Malaysia Insider. Jangan kita percaya The Age. Tetapi hari ini tuan-tuan, yang lebih malangnya Datuk Ketua Bahagian, yang paling sedih, orang-orang UMNO sendiri ambil rujukan daripada portal-portal pembangkang. Akhirnya akibat tidak memahami kebajikan yang telah dikeluarkan oleh 1MDB untuk membantu masyarakat Bumiputra, kita juga mula menyerang institusi ini. Apabila kita menyerang institusi ini tuan-tuan, sebenarnya sikit dan tidak sikit airnya tercalap barang presiden yang kita hormati. Tuan-tuan, tahu tak janji Tian Chua? Kita kena ingat janji Tian Chua. Tian Chua
3 tahun dahulu berkata, kami akan pastikan rakyat malah ahli UMNO akan mula membenci parti keramat UMNO. Dan kami akan pastikan tidak lama lagi kita akan gugurkan Datuk Seri Najib sebagai Presiden dan Perdana Menteri Malaysia. Dan kerana itu gerakan-gerakan tersirat ini berlaku. Mereka menyerang institusi ini kerana apa? Mereka menyerang kerana mereka tahu 1MDB ini, tuan-tuan, ditubuhkan untuk kepentingan masyarakat Bumi Putra. Sebelum ini tidak pernah orang tahu, tidak pernah diserangkan. Saya minta nak bercakap, Munir kata ketua bahagian tak bagi. Masa nak minta buat penerangan, mungkin lepas ni dia bagi. Saya nak bagi. Sebenarnya tuan-tuan, mereka menyerang 1MDB ini kerana mereka faham, kerana mereka tahu agenda 1MDB ini. Bukan sekadar itu tuan-tuan, 1MDB ini juga akan disenaraikan dalam bursa saham. Datuk dah bagi tahu, kalau Datuk punya syarikat 3 bulan, syarikat saya ingat lebih kurang 12 bulan. Janji masuk, alang-alang nak kaya. Tetapi 1MDB ini tuan-tuan, apabila mereka menyerang dan menyerang dan menyerang, pelabur-pelabur asing tidak berani untuk memberikan kebenaran untuk diletakkan 1MDB ke dalam stock market. Apabila ini berlaku tuan-tuan, maka hutang yang diterima oleh 1MDB ini terpaksa ditanggung oleh syarikat ini. Kerana ini saya nak bagi tahu, sebelum ini mereka kata 1MDB ini kerajaan bagi duit. Kalau hilang duit ni macam mana? Saya faham kak, saya pun orang susah macam kakak-kakak orang marhain. Saya tahu. Tetapi tuan-tuan, 1MDB bukan pakai duit grant. 1MDB bukan dipakai duit kerajaan begitu saja. Tetapi 1MDB membuat pinjaman kepada institusi perbankan. Bila pinjam bank tuan-tuan, perlu bayar tak bayar? Bayar tak bayar? Bayar. Setakat hari ini tidak ada lagi kita dengar 1MDB buat non-performing loan. Kerana itu saya cakap, kita harus berdiri teguh di belakang Presiden Parti. Mereka menyerang institusi ini kerana mereka tahu kalau kita serang Datuk Seri Najib secara dasar, secara parti, tidak akan tercalang kerana ada ramai perwakilan macam tuan-tuan yang akan pertahankan. Jadi bagaimana nak jatuhkan beliau? Kita rosakkan imej beliau. Kita jatuhkan credibility beliau. Kita hina Datuk Seri Najib. Dan akhirnya hari ini kita lihat. Hari ini kita lihat bagaimana Presiden Parti UMNO kita, Perdana Menteri kita dihina, dan ada kalanya yang menyediakan ahli UMNO juga menghina Presiden Parti kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kena ingat satu metodologi yang begitu mudah. Kalau bawa kereta, nak accidentkan kereta, kena tembak siapa? Sudah pasti kena tembak pemandunya. Betul? Dalam arti kata ini, kereta itu adalah UMNO. Pemandu kereta itu Presiden Parti. Dan ahli UMNO ini adalah penumpang. Kalau kita sendiri tembak Presiden Parti, terbalik kita kak. Terbalik kita. Itu yang begitu penting kepada kita. Hari ini saya nak bagi tahu ucapan yang berhormat YBKJ yang mengatakan kejujuran yang mendalam, berani yang luar biasa, dan pengorbanan yang pahit. Tetapi apabila kita dapat perkara ini, kita terus bantai pemuda UMNO. Kita terus hentak pergerakan pemuda UMNO Malaysia. Kita kata pemuda UMNO ini khianat pada institusi. Tetapi maksud YB Khairi Jamaluddin adalah kita mempunyai kejujuran yang dalam. Kita harus jujur untuk mempertahankan institusi UMNO ini. Kita harus berani luar biasa, harus berani mempertahankan parti keramat kita. Dan pengorbanan yang pahit, walau apa jadi sekalipun, pagi, petang, siang, malam, subuh, senja, tanggungjawab kita pertahan UMNO. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Kita selalu lupa. Kerana seronok menyerang Presiden Parti, kerana seronok menyerang kepimpinan parti, sehingga kita lupa jasa yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib. Kita tanya diri kita. Tanya diri kita. Apa
Datuk Seri Najib tidak ada jasa? Ada tak ada? Ada tak ada? Kenapa kita tidak angkatkan jasa beliau? Tetapi kita, Pian, kita tak pernah baca, Pian. Saya akan bagi tahu Pian. Mungkin Pian tak pergi klinik Satu Malaysia pasal dia kaya. Tetapi saya nak bagi tahu Pian, ramai rakyat Malaysia di luar sana, kalau sakit demam subuh, senja, pagi, petang, pergi klinik Satu Malaysia, RM1 je ubat sebakul. Pian pergi spesialis. Beza. Jadi Pian, saya nak bagi tahu, berapa ramai sini pernah pergi klinik Malaysia Satu Malaysia? Berapa ramai? Berapa ramai? Jasa Datuk Seri Najib tuan-tuan dah pakai. Bukan sekadar itu. Dulu nak bagi tahu kita lupa. Kedai rakyat Satu Malaysia pertama dalam Malaysia di mana? Di mana? Di Kelana Jaya, di dalam kawasan Petaling Jaya Utara. Hebat tak hebat ketua bahagian? Pian, aku jangan puji Pian, kena buat sekarang Pian. Hebat tak hebat ketua bahagian Pian? Aku nak dengar kau cakap Pian. Hebat. Kita juga ada projek perumahan rakyat Satu Malaysia Prima. Dulu kita tidak pernah fikir untuk meletakkan orang-orang Melayu ke dalam bandar. Tetapi di bawah Presiden Parti kita, di bawah Datuk Seri Najib, satu cadangan projek Prima telah dikeluarkan. Pian call saya, boleh masuk lobi ke tak? Tentu dia pandai. Saya kata tak ada masalah, boleh jumpa Exco Pemuda. Tak ada masalah. Pian, bukan sekadar itu saja. Percaya nasib Pian. Dia kata, apa ingat dengan bagi BRIM, rakyat boleh senang. Tuan-tuan dan puan-puan, BRIM mungkin bagi bandar ini sikit. Tetapi kita balik, kita tanya rakyat di luar bandar. RM1,000 besar nilainya Pian. Mungkin bagi Pian RM1,000 dia boleh pakai satu hari pergi karaoke. Tetapi bagi rakyat di desa, RM1,000 Pian boleh beli beras 1 tahun Pian. Kau tahu tak Pian? Banyak lagi jasa Datuk Seri Najib yang kau petikai. Tadi dia petikai 2.6 bilion duit derma. Pian, pilihan raya dulu masa nak start bertanding dulu, kau pandai-pandai ketua bahagian minta duit untuk kau punya jentera. Itulah duitnya Pian. Saya nak bagi tahu, 2.6 bilion itu adalah duit jentera kita. Duit untuk kita menggerakkan pilihan raya kita. Tuan-tuan sedar tak sedar, Cot pun dapat. Cot dapat. Dapat. Bukan takat itu, Amin pun dapat, bergaduh sampai kat luar. Semua ingat sejarah ini. Wanita pun dapat, semua dapat. Duit ini untuk menggerakkan jentera pilihan raya. Yang akhirnya apa jadi? Walau apa jadi sekalipun, macam mana pun, kita masih lagi memegang kerajaan pusat. Dan agenda martabat agama bangsa negara tetap kita kenal. Kau jangan hidup Cot, kan tiba time kau kona. Okey Man. Ada lagi dua. Saya kena bagi tahu ni. Pasal ramai daripada sini tidak tahu jasa 1MDB. 1MDB tuan-tuan adalah untuk memastikan agenda Bumi Putera kita dijaga. Kerana itu mereka menyerang pagi, petang, siang, malam. Hari ini Datuk Seri Najib tuan-tuan diserang pagi, petang, siang, malam. Tetapi kita berpeluk tubuh. Sepatutnya kita sebagai ahli parti, walau apa jadi sekalipun, kita menjadi barisan hadapan untuk pertahankan Presiden kita. Tuan-tuan, tuan-tuan nak tahu lagi jasa. Kalau tak ada 1MDB, kalau tak adalah Datuk Seri Najib memikirkan kepentingan orang-orang Melayu nak menunaikan haji, takkan mungkin abang kita pergi haji. Tidak pernah terlintas. Ada berapa banyak Perdana Menteri kita hormat betul. Tetapi tahun lepas Datuk Seri Najib hantar 998 orang Melayu. Tak kira kau sokong UMNO, kau tak sokong, kau pergi haji. Itu jasa Datuk Seri Najib. Tahun lepas 998, tahun ni 1500. Salah seorangnya Abang Zul. Maknanya jasa Datuk Seri Najib ni
pun dah dapat ke Abang Zul. Saya sendiri minta kota pergi haji, Datuk Ketua Barisan kata tak boleh. Tapi lepas ni saya kata, Datuk Ketua Barisan kata, Arman pertahankan Datuk Seri Najib, wajib bagi 10 kota pergi haji. Kalau 10 tu Abang Zul, I bawa you because you selalu kena gaut. Don't worry. Jadi tuan-tuan, kita sekarang ni dilanda bagai lagi isu apabila kita tidak bersatu. Hari ini kita lihat apabila orang Melayu bercakap tentang kepentingan orang-orang Melayu, apabila yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri mengangkatkan isu untuk mewujudkan koridor IT, puak-puak cicak mengkarung mempertikaikan. Apabila UMNO bercakap tentang Melayu, apabila pemimpin Melayu, pemimpin UMNO bercakap tentang kepentingan Bumi Putra, mereka mengatakan UMNO ini sebuah parti resis. Hey brother, if you want to learn about UMNO, you come and see me. I teach you what is UMNO all about. Kalau kita resis, tidak mungkin mereka memegang ekonomi negara. Betul? Kalau kita resis, tidak mungkin pendidikan juga mereka dapat daripada kita. Betul tak betul? Tetapi kita ni orang Melayu yang menghormati hak mereka. Kita menghormati apa yang termaktub dalam perlembagaan. Janganlah mereka pula nak pertikaikan our 4 founding fathers, cipta negara kita untuk kepentingan orang Melayu, mereka pertikaikan. Saya nak bagi tahu Datuk Ketua Bahagian, saya semalam tegur kepimpinan MCA, termasuk bekas ahli parlimen daripada Petaling Jaya Utara, Chu Mei Fah. Dia kena ingat, dulu dia jadi ahli parlimen, kalau bukan Datuk Ikhwan pagi petang siang malam suruh sokong, tak jadi ahli parlimen. Hari ini dia nak pertikaikan orang-orang UMNO, hak orang Melayu. Who the hell are you? Saya nak bagi tahu, kalau Chu Mei Fah tak datang Petaling Jaya pun tak payah datang. Walaupun kita 10,000, tetapi 10,000 kita yang kecil mempunyai jiwa dan hati yang besar demi kepentingan orang Melayu dalam bandar. Saya Cot jerit 4-5 kali ni, wallet buat wallet. Senang jaga Cot, I love you Cot. Jadi saya nak minta sahabat-sahabat para perwakilan, kita hentikanlah mempertikaikan presiden parti kita. Kita hentilah apa saja sebarang usaha untuk menggerakkan ataupun gerakan-gerakan tersulit untuk menjatuhkan institusi presiden kita. Kerana beliau adalah ulul amri dalam parti keramat kita. Kerana Datuk Seri Najib ini adalah pemimpin UMNO, pemimpin nombor 1. Kalau saya nak bagi tahu, kalau Datuk Ikhwan ditakdirkan jadi presiden UMNO, Datuk Ikhwan pun kena serang pagi petang siang malam subuh saja. Abang Azli confirm tak backup. Tapi Tok, yakin Datuk, sekarang ni sebelum sampai Harun, saya sampai dulu. Apabila mereka menyerang kepimpinan parti, mereka bukan menyerang badan Datuk Seri Najib. Mereka bukan menyerang siapa Datuk Seri Najib. Mereka menyerang Presiden UMNO. Walau siapa pun sekalipun duduk presiden parti itu, walaupun lagi 25 tahun, mana tahu saya jadi presiden, dia peserang saya. Saya kata Abang Azli, pagi petang ketuk pintu, Man, kat mana? Don't worry Abang Azli, I'll give you red carpet to see me. Okay, Man. Jangan macam tu. Man. Ya. Lebih tu. Lagi dua orang lagi ada. Saya beritahu kepada Tak boleh. Pusi tetap jangan risau. Kalau saya ni jadi presiden UMNO, Pusi tetap pun red carpet. Oh, okey lah 5 minit ni. Jadi saya nak minta, kita telah buktikan minggu lepas, walaupun kita menjemput Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita bukan menjemput beliau untuk menghina presiden kita. Kita nak buktikan kepada rakyat Malaysia, kita nak buktikan kepada ahli UMNO bahawa perpaduan harus bermula di satu titik pertemuan. Atas dasar itu, keberanian yang dikeluarkan oleh pemuda, kita menjemput Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita menjemput, kita bagi tahu, Sir, tolong datang ceritalah tentang perpaduan negara.
Citalah kepentingan UMNO, jangan serang institusi Presiden. Dan hari ini kita tengok, daripada minggu lepas, tidak ada serangan yang mengatakan Pergerakan Pemuda PJ Utara bawa Nazrimuddin untuk pastikan beliau banyak Presiden Parti. Kalau beliau terus, tuan-tuan, saya salah seorang yang akan pastikan jangan lagi serang institusi Presiden, kerana beliaulah yang Presiden yang patut kita pertahankan. Jadi saya minta pada kakak-kakak, makcik-makcik, abang-abang, Syekh Harun dan ketua-ketua bahagian, mulai saat ini, ketika ini, kita kena ada satu semangat yang cekal. Kita kena berani mempertahankan institusi kita. Kita kena berani mempertahankan Presiden kita. Jadi mulai saat ini, kalau ada orang cuba mempertikaikan kepentingan UMNO dan Presiden kita, boleh tak kita pertahankan parti dan Presiden kita? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Jadi saya minta tuan-tuan semua bangkit, semua bangkit. Kita minta pada semua dah mengantuk, bangkit. Bangkit. Bila saya kata satu, bila saya kata kita, tuan-tuan kata satu hati, boleh? Hanya dengan kita satu hati, kita akan berjaya rampas negeri Selangor. Hanya dengan kita satu hati, kita boleh pastikan parti-parti komponen akan kerja keras untuk rampas UMNO. Boleh tak boleh? Kita hidup. Hidup. Saya kata hidup UMNO, tuan-tuan kata hidup Melayu, boleh? Hidup. Dengan ini, saya sendiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik memang daripada Anwar bin Ibrahim. Terima kasih Arman. Terima kasih banyak-banyak. Ini semua apian ni pasal apian.